Inilah modus operandi yang dilakukan. Contoh, bukan hanya 2 orang ni, saya kata ramai. Mula-mula dia kata nak jumpa. Ada yang setengah tu rasa macam, wah, baguslah kalau nak buat hotel di kawasan kita. Jumpa. Bila berjumpa, bukan cerita pasal hotel. Kita yang bermat. Cukuplah yang bermat. Rakyat lebih besar. Bajet dah tak ada. Rakyat nak gini. Jadi sokonglah Anwar. Sokonglah PMX. Sokong saja. Dapatlah. Dah mula masuk bab itu. Dan akhirnya kata, apa lagi, rugi je kalau you join kita. Dah masuklah join kita. Kita akan tentukan Yang Berhormat, kita tahu Yang Berhormat boleh gini. Boleh jadi ahli lembaga DLC. Masuklah bab DLC. Dan ada kalau yang orang yang lebih lagi hebatnya, Yang Berhormat dulu pernah jadi esko kerajaan negeri. Pernah jadi gini pengurusi JLC. Kita rasa Yang Berhormat, saya kalau Yang Berhormat masuk, saya akan cadangkan supaya Yang Berhormat sekurang-kurangnya jadi timbalan menteri atau menteri dalam masa bila ada kabinet reshuffle nanti. Dah mula masuk ke situ pula. Dan kalau adalah yang setengah-setengah tu yang dalam keadaan terhimpit, kami tahu Yang Berhormat, kami dengar cerita Yang Berhormat ada hutang yang ni kita boleh selesai, Yang Berhormat bantu. Inilah cerita-cerita yang timbul yang sebenarnya. Yang saya minta supaya cerita ni kita sebenarnya kalau tak tanya tadi, kita tak nak cakap, kita tak sebut pun. Sebab kita fikir perkara-perkara ini dan kita bincang sesama kita. Biarlah seseorang itu menjaga maruah dirinya. Tak perlu untuk kita bincangkan tentang perkara ini. Dia mesti tujuan apa pun mereka lakukan semata-mata kerana nak memberikan sokongan kepada mereka. Tan Sri Muhyiddin sewaktu mau menubuhkan kerajaan dalam langkah Sheraton, semua orang dengar langkah syaitan. Apa tu? Langkah syaitan. Langkah syaitan tu. Saya kata langkah Sheraton apabila dia mengatakan bahawa kita ada lebih kurang 30 orang. Kita cukup numbers, jemputlah dia orang datang, kita boleh bagi award, bagi jawatan, bagi JSC. Anda tu ingat kan Datuk? Ya, ingat sangat. Dan hari ini dia menyatakan bahawa nak buat laporan polis, nak buat laporan SPRM. Bob, saya ketawa besar Bob benda itu. Saya kata macam mana ni akhirnya? Kalau kamu selama ni biasa mencuri, kamu akan mencuri lagi. Dan kamu akan merasa orang lain buat orang mencuri. Itu gambarannya Datuk. Dan sambung Datuk cerita. Exactly. Ini yang saya akui bahawa ketika itu mengingatkan saya bila langkah syaitan tu dimulakan. Jadi dia punya tawaran-tawaran tu. Siapa yang keluar daripada yang keluar daripada daripada keadilan, ditawarkan menteri, timbalan menteri, GLC, semua macam. Dan lepas tu pula yang merumitkan lagi ialah semua jawatan ditambah sampai 77. Dahsyat. Itu namanya menjahanamkan negara kita ni. Dia yang mulakan dulu tu. Dan yang kedua, bila dia menuduh mengatakan ada ugutan. Masa bila pula kerajaan peraduan hari ini nak mengugut diorang ni, tak sama-sama tak masuk akal. Sedangkan mereka mengugut ternyata jelas. Betul. Sebenarnya saya punya dah cadang lama dah. Saya mintalah kementerian yang ada berkenaan, saya tak mau sebut kementerian dia, teguhkan jawatan kuasa pendakwaan. Bila fitnah macam ni, buat laporan polis, kita buat tangkapan, kita charge dia, dan kita pasti bila dia hukum, orang lain akan takut. Macam Papa Gomo apa punya, tak tahulah. Lepas tu apa nama ni, Cikgu Badut ke apa ke nama tu. Lepas tu pula Ratu Syaitan, macam-macam cakap. Masa tu baru ni Datuk Seri, saya betul marah betul. Masa kita apungkan Al-Gayab. Sekarang ini termasuk dengan bekas penyanyi tak apa nama tu, ada gaya tengok macam muka macam manjal lah. Lepas tu dia kata, sekarang harga sekilo RM11. Di mana? Kuala Terengganu. Cek. Tak ada pos RM11. RM7 40%, RM7. Saya pun kata, ya Allah, sanggup dia buat fitnah tu semata-mata nak menjatuhkan kerajaan Madani. Saya nak sarankanlah menteri-menteri yang berkenaan ni, tolonglah buka mata, kembangkan otak, buat tindakan, jangan berlemah lembut. Waktunya sekarang ialah waktu bertindak. Sudah melampau hinggakan fitnah menjadi makanan asasi mereka. Jadi saya sarankan menteri-menteri yang berkenaan, kalau dengar ni ataupun pegawai-pegawai dia dengar ataupun kawan-kawan dia dengar, pesan dekat menteri-menteri yang berkenaan, tak perlulah saya sebut menteri-menteri mana, buat kerja, buat ke penguasaan dengan drastik, jangan berlengah waktu dan lebih
kesian Datuk Seri Anwar Ibrahim kesorangan mempertahankan segala serangan yang dikenakan kepada dia. Itu saya nak minta, pasukan jangan kita lekehkan. Pasukan amat perlu dalam satu kerajaan. Kabinet itu adalah pasukan, termasuk timbalan menteri adalah pasukan kerajaan yang ada. Ayuh bergerak maju, pastikan negara ini tidak diselubungi atau dihujani dengan permainan fitnah sampai 4 tahun lagi. Amat mudah kita. Wahai Datuk Seri, boleh tak saya nak komen? Saya ada 2-3 calon parlimen. Seorang tu cakap pun dilawan dapat basuh men. Saya sangat yakin dengan cara dia berkempen. Tapi tengok sekarang apa dah jadi. Undi kawan